Lepas tengok filem ni actually tak dapat nak bayangkan kenapa baru sekarang ada orang nak buat filem pasal game Tetris ni. Sebab cerita dia sangat interesting. Assalamualaikum semua, aku Zaf kembali bersama Kongsi. Di video kali ni aku nak kongsi pendapat aku untuk satu filem yang berdasarkan dari kisah sebenar, filem berjudul Tetris. Filem ni hanya boleh tonton di streaming service Apple TV Plus, dia tak keluar kat panggung. Dan buat masa ni Apple TV Plus dia tak banyak sangat konten. Sebab Apple hanya tayangkan filem ataupun series yang Apple produce sendiri. Dipanggil Apple Original. Dan dia tak macam Netflix. Tapi walaupun sikit so far konten yang ada tu, pada aku not too bad jugalah. Ada yang aku suka. Macam dia punya series tajuk Seven, series Echo 3 aku tengok tadi, not too bad. Series The Morning Show yang ada Jennifer Aniston dengan Reese Witherspoon, that one pun not too bad. Ada satu filem animasi tajuk The Luck, aku rasa John Lasseter yang buat, and originally from Pixar, pun not too bad juga. Satu series baru yang sekarang ni ongoing, The Big Door Prize, pun menarik juga sebenarnya cerita tu. Dan banyak lagi lah. Ada satu series tajuk The Call, dia tak ada, dia voice je. Itu pun aku rasa super awesome that series. Series Seven yang gila twisted punya cerita, menarik juga dalam tu. Dan banyak lagi lah. So siapa yang interested maybe boleh try subscribe sebulan tengok macam mana. So berbalik kepada filem Tetris ni, dia mengisahkan asal usul permainan video game nama Tetris. Tapi dia punya cerita actually fokus tentang ada beberapa company yang berlumba-lumba untuk mendapatkan lesen untuk memasarkan game Tetris ni di pasaran dunia. Dia punya origin game Tetris ni dia di-develop di Rusia oleh seorang computer engineer bernama Alexei Pajitnov pada tahun 80-an, yang pada ketika itu Rusia masih lagi di dalam pemerintahan Soviet Union ataupun USSR. Soviet Union ni dia Komunis Parti punya kerajaan. So dalam Komunis Parti, apa benda yang seseorang itu cipta secara automatiknya menjadi hak milik kerajaan. Dalam kes ni, kerajaan tu adalah kerajaan Soviet Union lah. So untuk seseorang yang berasal dari luar Soviet Union mendapatkan lesen untuk memasarkan game Tetris ni, mereka terpaksa berurusan dengan Soviet punya government. Kalau kita tengok dia punya kisah sebenar dia tak semenarik apa yang ada dalam filem ni lah. Dalam filem ni banyak penambahan drama yang dimasukkan. Tetapi peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan memang ada diketengahkan dalam filem ni. Sepertinya ada satu company besar yang terlibat dari UK cuba untuk menyelewengkan lesen yang didapat tu. Dan juga bagaimana syarikat Nintendo Amerika terlibat yang secara tidak langsung memperkenalkan produk baru mereka iaitu Game Boy. Tetapi dalam filem ni, penambahan fictional drama yang dimasukkan tu memang sangat berkesan. Penambahan itulah yang membuatkan filem ni lebih berwarna-warni. Dalam filem ni, cerita dia fokus kepada watak utamanya iaitu Hank Rogers yang dilakonkan oleh Taron Egerton. Cerita fokus kat watak Hank Rogers ni, dia bertukus lumus untuk mendapat lesen untuk memasarkan game Tetris ni pada asalnya di Jepun sahaja. Tapi towards the end tu dia cuba untuk dapatkan worldwide punya lesen. Watak dia dalam ni memang devil may care sikit. Dia memang gung ho, selamba je pergi Rusia, yang pada ketika itu boleh dikatakan unfriendly country. Walaupun bila dia dah kat sana dia kena ancam dengan KGB, pun dia tetap berani juga, dia redah juga. Bukan sekali je kena ancam, banyak kali, tapi dia tetap tekad untuk dapatkan lesen tu. Kita yang tengok ni pun rasa risau. Dia macam tak takut mati gila Mamat ni. Penulisan cerita untuk filem ni dia dah jadi macam espionage punya filem. Dia ada vibe macam secret agent punya cerita. Itu yang membuatkan filem ni menarik. Dia siap ada scene aksi kereta kejar mengejar yang boleh dikatakan agak mengujakan dan mendebarkan. Untuk espionage punya filem, dia cuma kekurangan aksi fighting je sebenarnya. Tapi walaupun tak ada fighting scene, still pada aku sangat berkesan secara overall. Dia ada elemen comic relief sikit yang dimasukkan, yang membuatkan filem ni tak terlalu serius. Sebab filem ni kan pasal video game,
video game supposed to be fun dan filem ni dia tak nak lari sangat dari subjek utama filem ni. Tapi ada satu elemen yang kalau diketengahkan atau ditekankan dengan lebih details, mungkin cerita ni jadi lagi best, iaitu penglibatan syarikat Atari. Dalam filem ni dia ada sentuh sikit kan, syarikat Atari itu terlibat, tapi dia macam sekilas pandang. Sebab dalam kisah sebenar dia, syarikat Atari ni mula-mula memang diorang ingat diorang dah dapat lesen konsol untuk game Tetris ni. So diorang memang dah nak launch the game dah. Produk semua dah ready, tinggal nak release je. Tapi towards the end, Nintendo yang dapat the lesen for worldwide distribution. So ada konflik kat situ. Agak menarik sebenarnya kalau filem ni dramakan cerita tu dari perspektif syarikat Atari pula kan. Sebab basically syarikat Atari dia tak curi the lesen pun kan, ada miscommunication ataupun technical issue semasa Atari dapat lesen tu. Tetapi walaupun elemen tu tak ada banyak sangat, secara keseluruhan as it is, filem ni dah best dah. Dia punya skrip terbaik, dia punya performance semuanya top notch, production value really good, set design tu semua kan. Dan dia masukkan animasi pixelated sikit-sikit yang sangat colourful. Memang sangat interesting lah dari segi dia punya looks and feel tu. Dari segi jalan cerita pun sangat menghiburkan. Dan dia berjaya menarik perhatian penonton. Ada family drama, ada secret agent feels tu, ada elemen konspirasi. Memang overall well produced film lah across the board. Kalau korang ada kesempatan, memang disarankan sila tonton filem ni. So untuk filem ni rating boleh bagi 4/5 bintang. Kalau dapat tengok kat panggung, for sure lagi best. Lepas tengok filem ni actually tak dapat nak bayangkan kenapa baru sekarang ada orang nak buat filem pasal game Tetris ni. Sebab cerita dia sangat interesting. Game Tetris ni is a worldwide phenomenon during the late 80s and the 90s. It's an iconic brand actually. So agak pelik bila baru sekarang ada orang nak buat filem pasal game Tetris ni. Tapi walaupun lambat, kita patut happy bila filem yang dihasilkan sebaik ini. Okey, sampai sini saja. Thank you for watching. Kembali untuk video seterusnya. Assalamualaikum. Kongsi di. Ciao.